Dan suntikan vaksin ini menerusi fasa pertama telah pun berada di seluruh negara dan juga kita telah mendapat laporan dan juga berita mengenai jumlah mereka yang telah pun disuntik dan juga mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Dan sebelum ini pakar ada mencadangkan untuk agensi kerajaan yang menguruskan vaksin ini untuk mewujudkan sebenarnya satu laman sesawang ataupun laman web yang menyenaraikan nama-nama barisan hadapan penerima vaksin serta tarikh penerimaan untuk tatapan umum bagi mengelakkan tindakan menukar senarai nama ataupun mengubah keputusan di saat-saat akhir. Dan untuk bercakap lanjut berhubung perkara ini, bersama saya menerusi Skype ketika ini Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Awam UPM. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Prof, dua situasi. Satu situasi mungkin ada dakwaan berkaitan dengan potong queue dan sebagainya. Satu lagi adalah isu berkaitan dengan kadar pendaftaran untuk menerima vaksin masih rendah. Ada yang berlumba-lumba untuk mendapatkan vaksin segera, tetapi dalam masa yang sama seperti yang YBKJ sebut, masih ada yang untuk tunggu dan juga lihat. Apa komen Prof berhubung dengan kedua-dua situasi ini? Okay, untuk yang pertama tu, kita memang berharaplah ya supaya barisan hadapan kita dapat diberikan keutamaan ya dalam mendapat vaksin dalam tempoh yang terdekat ini. Ya, baru-baru ini YBKJ dan juga Dr. Adham telah mengenaraikannya dalam garis panduan kumpulan 1 dan kumpulan 2, dan saya harap juga ya perkara ini dapat diberikan tumpuan yang mana para barisan hadapan terutama doktor di bahagian klinik swasta juga ya dimasukkan dalam kategori 1 ya. Saya nampak dia masuk dalam kategori 2 di situ. Dari segi pelaksanaan, selain daripada laman sesawang yang boleh diwujudkan, saya juga ingin mencadangkan supaya MySejahtera ataupun mana-mana agensi yang mengkoordinasikan vaksin ini dapat memberikan maklum balas resit, macam kalau kita buat transaction dekat bank tu ada resit transaction. Jadi kalau pendaftaran dengan MySejahtera pun kita dapat resit maklum balas ya, maksudnya kita dah didaftarkan dan jangkaan tarikhnya tu bila ya. Sebab ada yang berlaku di mana mereka yang telah mendapat tarikh, bila datang ke klinik, ya, ini di kalangan barisan hadapan, makluman yang tidak rasmi saya dapat, mereka telah dimaklumkan bahawa tarikh mereka telah dikemudiankan. Jadi ini adalah untuk mengelakkan keadaan-keadaan yang tidak kita jangka. Untuk menggalakkan di kalangan rakyat ya untuk dapat mendaftar dan juga menerima ya program vaksinasi ini tanpa sebarang kelewatan dan sebagainya. Pada pandangan saya, kita perlu memperbanyakkan lagi promosi kesihatan ya, untuk membolehkan setiap individu dapat meluangkan masa mendaftar dan seterusnya merancang ya tempoh ya kalau boleh secepat mungkin untuk kita masing-masing mendapat perkhidmatan vaksin. Pada pandangan saya, kebanyakan kita masih lagi dalam keadaan melihat suasana terlebih dahulu ya, yang mana didahulukan kepada anggota berhadapan dan juga ahli-ahli yang telah dibenarkan untuk mendapat vaksin terlebih dahulu. Pada pandangan saya, majoriti kita masih menunggu untuk mendapat vaksin, cuma tunggu masa sahaja untuk masing-masing mendaftar. Doktor, mahu tidak mahu ada dalam kalangan rakyat Malaysia yang mungkin tidak digitalisasi sepenuhnya. Mungkin ada yang lebih prefer untuk mendaftar secara manual, contohnya untuk pergi ke hospital, untuk pergi ke klinik ataupun pergi ke kawasan-kawasan kampung seperti ketua kampung dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat kepada supaya struktur dan juga perjalanan pendaftaran ini dapat dimudahkan kepada semua kelompok dan juga golongan sasar? Untuk di bahagian bandar yang mana liputan internet dan juga kemudahan untuk mendaftar menggunakan apps ni, saya ingat tak ada masalah tapi di bahagian pedalaman melalui susunan logistik dan juga kelengkapan Kementerian Kesihatan ya, pada pandangan saya ini boleh dilakukan tanpa melibatkan sebarang masalah-masalah yang sukar ya. Pengalaman saya di pedalaman dulu, Kementerian Kesihatan biasanya ada klinik desa ya, yang ada jururawat masyarakat dan juga pegawai-pegawai kaki tangan yang bertugas di pedalaman. Dan sangat menakjubkan ya, mereka di pedalaman sebenarnya sentiasa melakukan bancian dari masa ke semasa. Mereka tahu kedudukan sebuah rumah, penduduk, berapa ramai, liputannya, berapa orang dan sebagainya. Jadi tenaga mereka ni boleh digunakan bersama-sama dengan
kalau saya tak silap ada nanti organisasi outreach yang akan bersama-sama untuk mendaftarkan mereka di kawasan-kawasan pedalaman, dan bagi saya ini dapat dilakukan dengan kerjasama semua pihak, dan seterusnya kita dapat betul mempertingkatkan jumlah yang akan mendapat vaksin. Dan juga Prof, melihat kepada keadaan sekarang selepas beberapa hari vaksin pertama kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, selepas itu diselaraskan di peringkat negeri dan seluruh negara khususnya. Perjalanan itu kalau kita dapat saksikan ia berjalan dengan baik setakat ini, tetapi dalam masa yang sama bagaimana untuk kita memastikan ia terus konsisten, peratusan yang menerima juga agak mungkin tinggi selepas ini, di samping untuk kita menunggu vaksin-vaksin jenama lain selepas ini? Pada pandangan saya, apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh pihak kementerian dalam memastikan setiap individu dapat memperoleh vaksin adalah sangat baik dan begitu cemerlang sekali. Cuma tinggal lagi saya seperti mana yang saya cadangkan tadi, untuk menambah baik sistem MySejahtera itu elok jika dapat diberikan resit penerimaan untuk setiap orang yang mendaftar. Maksudnya mereka itu diberikan makluman yang jelas pada hari, tarikh dan bila mereka akan memperoleh vaksin sebab ini dapat mengelakkan keadaan-keadaan yang mana kemungkinan maklumat dalam MySejahtera itu ditukar ataupun dipadamkan. Jadi untuk menambah baik situasi berkenaan, saya harap ada penambahbaikan bagi memastikan setiap orang mendapat assurance bahawa mereka akan mendapat vaksin pada tarikh yang ditetapkan. Dan juga saya tertarik dengan apa yang doktor nyatakan, kita kena ada resit, ini pembuktian kita mendaftar dan juga bila kita akan menerima vaksin berkenaan. Tetapi doktor, adakah ia ini merujuk kepada satu perkara yang sangat diperlukan ketika ini dalam mana kita melihat kepada perjalanan yang lebih baik terhadap pemberian vaksin ataupun kaedah pemberian yang lebih berkesan menurut doktor? Pada pandangan saya, ia adalah merupakan satu keadaan ataupun kaedah yang dapat memberikan meredakan keresahan ataupun kerisauan. Kadang-kadang takut-takut kalau giliran yang sepatutnya mereka perolehi itu tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab yang tertentu. Saya memandang bahawa dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang akan berlaku perubahan yang agak drastik, yang mana mungkin agak ramai yang akan sampai ke hadapan ataupun akan membuat keputusan segera untuk mendapatkan vaksin. Jadi mungkin juga ada di kalangan mereka telah mendapat temu janji awal akan dianjakkan oleh sebab-sebab yang berkenaan. Saya tidak meletakkan isu yang potong queue dan sebagainya. Tapi kalau saya kata kita ada resit transaksi seperti mana yang saya sebut tadi itu, maksudnya ia akan mengelakkan keadaan potong queue dan sebagainya dan membolehkan individu yang berkenaan dapat giliran masing-masing menurut waktu yang ditetapkan. Doktor, dan akhir sekali, kita percaya semua rakyat Malaysia yang mahu divaksin mahukan perkara itu cepat, tetapi sebagai nilai seorang manusia kita perlu ada sifat kesabaran itu walaupun kita berdepan dengan situasi yang mencemaskan akibat pandemik dan sebagainya. Bagaimana untuk doktor boleh katakan bahawa walau apa dan juga situasi keadaan sekalipun, kesabaran kita menunggu giliran yang pasti itu harus juga diutamakan dalam kita menerima vaksin ini? Dalam konteks ni, kalau kita lihat jangkaan kita untuk mendapat imuniti kelompok tu, kita akan mengambil masa sekurang-kurangnya 7-8 bulan paling awal dan mungkin mengambil masa sehingga setahun. Jadi dalam tempoh ini, saya jangkakan gaya hidup kita tidak berubah. Jadi di situ tidak perlu macam kita tergesa-gesa ataupun ada pihak-pihak tertentu yang cuba untuk mendapatkan vaksin ini dalam tempoh yang cepat berbanding dengan yang lain, kecuali kalau saya kata mereka ada kepentingan untuk melakukan sesuatu demi negara dan sebagainya, itu mungkin kita boleh pertimbangkan. Tapi secara umum kalau kita melihat populasi kita secara keseluruhan, tidak ada keperluan sebenarnya untuk kita mendapatkan vaksin segera, kecuali barisan hadapan yang perlu kita dahulukan bagi mengelakkan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini berlaku pada mereka. Jadi sehubungan dengan itu, saya menyambut baiklah dengan langkah Kementerian Kesihatan dan juga Jawatankuasa Vaksin Kebangsaan yang telah menetapkan bahawa ada denda yang dikenakan kepada mereka yang memotong barisan dan sebagainya.
pada pandangan saya ialah merupakan satu langkah yang baik. Tinggal lagi mekanisme bagaimana untuk melaksanakannya perlu diperincikan, ya, sebab saya tidak nampak, ya, keadaan untuk memotong barisan ni seperti mana kita memotong barisan untuk membeli barangan, ya, sebab kita ada otoriti badan yang membenarkan, ya. Macam kita rakyat biasa ni kita tak tahu macam mana nak memotong barisan. Jadi dalam keadaan macam tu perlu ada satu protokol, prosedur yang memberikan tata cara yang jelas, ya, bagaimana denda tersebut akan dilaksanakan, penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta 342. Dan terima kasih Doktor Profesor Madya Dr. Malina Osman. Jangan tergesa-gesa menurut doktor, dan juga kita faham ini situasi dan juga keadaannya, dan dalam tempoh 7 ke 8 bulan kita membentuk imuniti kelompok ini dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat mengekang penularan COVID-19. Itu tadi pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Awam UPM